Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Fattah, in uridu illa al-islah mastata'at, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ikhwan, alhamdulillah, kita sambung majlis ta'lim kuliah duha kita. Alhamdulillah, kita sampai pada muka surat 70. Tetapi kita start dengan 83. Cuba ke 83 dulu. Ada beberapa perkara yang saya rasa nak beri sikit penjelasan yang mengambil masa sikit. Tapi tajuk kita pada muka surat 77, iaitu bab yang ketiga. Kita jumpa bab ini berkenaan dengan hubungan as-sunnah dengan Al-Quran. Muka surat 77 itu bab yang kita nak masuk pagi ini, iaitu hubungan Al-Quran, hubungan as-sunnah dengan Al-Quran. Jadi maksud dia bab ni kita nak belajar kenapa kita tidak boleh menyatakan bahawa kita hanya mengikut Quran tanpa meneliti as-sunnah. Sebab ada hubungan yang begitu akrab di antara Al-Quran dengan as-sunnah. Dan pagi ini tuan kitab kita akan menyenaraikan 1, 2, 3 contoh. Contoh, sebab buku kita ni bukan kita mengaji secara khusus A to Z, tapi kita nak mengambil pendedahan awal tentang hubungan Al-Quran dengan as-sunnah. Tapi sebelum ke situ, saya minta kita ke muka surat 83. Saya nak bacakan yang akhir dahulu, iaitu peringatan penting daripada Syekh Nasaruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini tajuk yang akhir, tapi kita baca awal. Saya ingat 6 minggu sudah pun kita baca sikit dah kan. Kita dah baca sikit dah ini, iaitu Syekh Albani, Syekh Al-Imam Muhammad Nasaruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya sunnah yang memiliki kedudukan yang agung dalam pembentukan syariat, yakni tasyri', hukum hakam dalam agama. Sunnah yang ada nilai hanyalah sunnah yang telah tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai jalan periwayatan ilmiah dan dengan berbagai sanad sahih yang telah dikenal oleh para ulama yang memahami hadis dan para rawinya. Ini sahaja sunnah yang kita kata ada nilai dan kedudukan. Adapun banyak lagi nama-nama sunnah yang orang sebut tapi dia tidak ada nilai. Bahkan sampai pada peringkat yang mereka sebut sunnah itu, Islam sendiri berlepas tangan daripada perkara itu. Artinya ada perkara yang sangat jelek. Saya bacakan ni dulu sebab nak bagi kita nampak di belakang ini Syekh Nasaruddin bawa dua contoh dikaitkan dengan sunnah, tetapi bila kita kaji balik, kita selami balik, kita akan istighfar. Bagaimana ini dikatakan sunnah? Sedangkan dia mencerobohi akidah, mencerobohi rukun iman, mencerobohi asas-asas dan tunjang Islam yang kuat. Tetapi itu telah dinisbahkan kepada sunnah dan diterima secara ijmali, secara umum
oleh semua masyarakat. Lebih-lebih yang mendukacitakan yang menerima itu adalah masyarakat para ilmuwan, para ulama. Menjadikan dia dalil-dalil dalam agama. Sedangkan Syekh Nasruddin Albani menyebut pada tempat lain, dia kata berapa banyak ayat mata para muhaddisin telah turun kerana nak melihat dua perkara yang cukup besar ni. Jadi dia kata bila kita maksudkan dengan sunnah yang ada nilai, sunnah yang telah sabit, yang para ulama hadis telah mengenal sanad dia, mengenal para rawi dia. Bukan sunnah yang sembrono, sunnah yang seenak dewe, tidak. Sunnah yang dimaksudkan bukanlah sunnah yang terdapat di dalam beragam kitab, baik dalam kitab tafsir, kitab fiqh, kitab at-targhib wa tarhib, yakni tarhib wa tarhib, membicarakan tentang galakan kita berbuat ibadat, macam fadailah juga, dan memberi kepada kita waspadanya meninggal satu-satu kelebihan. Ini targhib ini targhib wa tarhib. Kitab raqaiq yang membicarakan soal akhlak, kitab nasihat dan lainnya. Apabila kita maksud dengan sunnah, kita tidak mesti apabila satu kitab tafsir itu dikatakan tafsir, sunnah mesti datang daripada dia, tidak. Walaupun kadang-kadang perkara yang dikatakan sunnah wujud dalam kitab tafsir itu, terkadang-kadang pencanggahan dengan sunnah yang benar sangat ketara. Maka ketika itulah kita kena kembali kepada kaedah yang tepat, iaitu sunnah ini dia kena sabitah sahihah, dia kena sabit, dia kena tetap, dia kena kuat, dan dia kena jelas, dia kena sahih. Nama-nama kitab langsung tidak akan mewakili hujah untuk agama. Nama-nama kitab tafsir ini hanya kita kata makin kita banyak baca tafsir, maklumat kita makin agak lebih sikit. Tapi tak semesti kitab tafsir kita baca dia hujah, tidak. Hujah dia adalah Al-Quran dan sunnah yang sahihah, yang sabitah. Sebab dia kata, sebab saya suka perkataan Syekh Nasruddin ini, sebab banyak orang tidak bersetuju bila dia cakap lagu ni, tapi cuba kita tengok sebab dia kata, kenapa dia cakap macam ni. Sebab di dalam kitab-kitab tafsir-tafsir yang kita sebutkan tadi yang mewakili agama, terdapat banyak hadis-hadis lemah, mungkar, palsu. Bahkan sebahagian hadis itu, kata Syekh Nasruddin, terdapat hadis-hadis yang Islam sendiri berlepas diri daripadanya. Ada hadis-hadis yang Islam sendiri tak boleh menerima. Seperti dia kata, contoh seperti hadis Harut dan Marut dan kisah Al-Gharaniq. Ini di antara dua contoh Syekh Nasruddin Albani bawa di sini, yang kalau kita melihat daripada kisah ini kita akan istighfar. Bagaimana kisah Harut dan Marut dan kisah Gharaniq ini boleh wujud daripada kitab Arab sampai kitab Jawi tua. Sampailah kitab Jawi tua seperti Nurul Ihsan, seperti Anwar Baydawi. Ini semua kitab Anwar Baydawi daripada Aceh, diterjemah di Aceh, 3 jilid, masuk ke kita kata negeri-negeri Melayu ni, masuk ke Aceh, masuk ke Fatani, mereka baca. Nurul Ihsan kita tahu daripada Kedah Jitra, tersebar berapa jilid saya tak ingat, 3 ke 4 jilid macam tu, tersebar dalam bahasa Jawi kan, dalam bahasa Jawi. Dalam bahasa Arab seperti Hasyiah Jamal. Ini seperti Hasyiah Jamal ini kitab yang menjadi rujukan 4 ke 5 jilid, yang bila dia cerita tentang Fir'aun, dia boleh habaq Fir'aun tu berapa kaki. Fir'aun tu berapa kaki? 2 kaki tu memang tentu dah lah kan? Tapi dia boleh habaq tinggi Fir'aun itu dengan tepat, yang Nabi sendiri tidak diberi pengetahuan begitu. Bagaimana ilmu itu dikatakan tafsir, duduk dalam kitab,
dan itu dijadikan hujah. Cuba kita tengok sikit lagi. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dia melanjutkan, maka kata Syekh Albani, maka kewajipan bagi para ulama, terlebih bagi mereka yang menyebarkan fiqh serta fatwa, Assalamualaikum warahmatullahi, kepada manusia agar tidak merasa puas berhujah berdalil dengan hadis kecuali setelah memastikan kesahihannya. Rasanya kita boleh bersetuju dengan Syekh Albani. Dia kata menjadi kewajipan para ulama, iaitu orang yang menyampaikan ilmu apa pun dia mengajak, tafsir ke, fiqh ke, apa dia mengajak, dia kena pastikan dia tidak jadi pak turut kepada buku yang dia baca. Dia kena pastikan sampai pada peringkat dia tidak boleh berpuas hati dengan hujah tuan buku, melainkan daripada diri dia sendiri tahu kesahihan apa yang tuan buku tu cakap. Mesti ada. Hak ni kena ada dalam, kita kata bahasa cakap kita ni, pada setiap ustaz-ustaz yang mengajar, benda tu kena ada dalam hati perut dia. Dia tak boleh main dengan satu buku, apa buku tu kata semua dia baca. Kalau keladi baca dengan kalde pun kelade lah. Diharamkan keladi, diharamkan kita makan keladi. Rupanya spelling keladi dengan kalde kan serupa. Dia kata lagu tu lah, tuan kita lebih tahu dari kita, siapalah kita, dia kata. Ini yang tulis ni para ulama. Dia kata diharamkan keladi, gamaknya ni keladi negeri dia lah kot, dia kata. Tak boleh begitu. Dia tidak boleh berpuas hati, bahkan sebaliknya bila dia baca fatwa, dia baca buku, sebelum dia nak sampai pada orang, dia kena cari hujah-hujah yang dikatakan hukum dalam buku itu, di mana dia punya, kita nak ambil sumber dia, marajih dia tak mana tempat nak rojok, tak mana tempat nak munakasyah, nak kita halusi bab-bab itu. Kerana kitab-kitab fikih yang biasa mereka jadikan rojokan dipenuhi dengan hadis-hadis yang lemah, mungkar dan tidak ada asal usulnya, sebagaimana hal itu telah diketahui di kalangan para ulama Islam. Ini kadang-kadang kita mengaji fiqh sendiri pun, usul fiqh satu ilmu yang kita semua biasa belajar. Tetapi ada beberapa bab dalam usul fiqh itu sendiri, bab itu dibina di atas hadis palsu. Bila kita tengok kenapa wujud istilah bid'ah hasanah, di antaranya ada banyak sebab, tapi di antaranya ialah kerana mengambil perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar menyatakan, apa sahaja yang dipandang baik oleh orang Islam, maka dia baik. Apa sahaja, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasanan. Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, orang mukmin, maka dia baik di sisi Allah. Mengambil perkataan Ibnu Umar ini dijadikan landasan untuk membina bab dalam usul fiqh, untuk menyatakan kalau orang Islam semua sepakat menerima benda itu, meskipun dia ibadat yang tidak wujud pada zaman Nabi, tetapi kita hanya nampak part-part kebaikan aja, walaupun tidak wujud zaman Nabi, maka dia tetap dikatakan baik kerana berpandukan kepada perkataan Ibnu Umar. Ulama hadis ketika mereka nak buat pencerahan kepada ilmu usul, mereka masuk bab-bab macam ni. Mereka kata sesungguhnya perkataan yang disandarkan kepada Ibnu Umar ini adalah batil dan mungkar. Ibnu Umar tidak pernah ucap. Tapi ucap tak ucap, hukum dan kaedah telah keluar. Dan berapa banyak orang terikat dengan perkara itu. Kita belajar dalam bab hudud. Dalam bab hudud ini satu kisah yang tak boleh dilekangkan daripada sejarah hudud ni, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab
telah pun memukul anak dia yang berzina. Sampai dia pukul anak dia mati. Masa anak dia mati dia pukul, pukulan tu tak cukup lagi 100. Sayyidina Umar pukul mayat anak dia sampai cukup 100. Pelajaran usul pelajaran kita kata usul tasyri' kanun jenayah Islam ni telah sampai pada kita dengan bab ini menjadi dalil. Tanpa kita nak mencari betul ke Sayyidina Umar buat demikian kepada anak dia. Itu orang tak fikir. Tetapi hukum daripada kisah Umar bermakna kalau dalam hudud mayat itu, kalau dia dalam hudud kita pukul-pukul dia mati, lagi 3 rotan tak habis, kita boleh teruskan pukul dia. Kerana telah ada cerita Umar memukul mayat dan itu tidak masuk di dalam bab menyiksa mayat. Hukum telah dikeluarkan. Tapi keaslian riwayat itu tak ada siapa nak semak. Tak ada siapa nak semak. Yang inilah kata Syekh Nasruddin Albani, Islam berlepas diri daripada perkara itu. Khulafa Ar-Rashidin salah seorangnya Umar Al-Khattab. Dia akan buat benda yang bercanggah. Dia akan buat begitu. Kisah-kisah yang tak masuk akal ini telah menjadi sebahagian daripada hukum-hukum. Maka cuba kita tengok, saya nak ambil sedikit kes yang dia sebut di sini, iaitu Harut dan Marut dan kisah Gharanik. Cerita Gharanik ni kita kalau fikir, kita kata macam mana boleh jadi macam ni ya? Kita ambil Harut dengan Marut dulu. Harut dengan Marut. Kita ambil tafsir-tafsir yang agak muktabar dulu. Tafsir yang tua, dikatakan penghulu segala tafsir. Tafsir Tabari. Oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ini kalau kita belajar dalam ilmu tafsir, dikatakan penghulu segala tafsir. Bukan JKP, dia penghulu. Penghulu segala tafsir. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ketika dia mengulas, mula tadi saya ingat nak bawa juga buku tu, tapi kalau duk bawa buku tu tak bawa buku ni lah pula. Saya hanya buat nota. Dalam tafsir Ibnu Jarir ni, dia mengulas ayat tentang wama unzila 'alal malakaini bi babila haruta wa marut wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Untuk membahas ayat ni, Ibnu Jarir mengajak kita masuk ke dalam bahasa Arab. Kerana Allah memulakan ayat ni dengan perkataan wama unzila 'alal malakain. Kalau terjemahan harfiah dia, dan tidak kami turunkan kepada 2 malaikat. Itu terjemahan dia. Tetapi kata Ibnu Jarir, ayat ini sebelum nak cerita tidak kami turunkan kepada 2 malaikat yang dikatakan Harut dan Marut tu, ayat ini sebenarnya berkenaan dengan Nabi Sulaiman. Iaitu orang Yahudi menyatakan yang datang kepada Nabi Sulaiman itu 2 ekor syaitan. Iaitu mereka maksudkan 2 syaitan itu Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail. Yahudi ni dia pun tak suka 2 malaikat ini. Tak suka. Maka dia kata yang mai kat Nabi Muhammad tu syaitan. Jadi kerana yang datang kepada kepada Sulaiman itu 2 syaitan, maka Sulaiman pun syaitan. Ini jahatnya Yahudi. Bahkan Yahudi kata bapa Nabi Sulaiman ni Nabi Daud, dia tidur dengan botol-botol arak dan perempuan-perempuan telanjang. Itu percayanya Yahudi terhadap keburukan Nabi Allah Daud. Jadi apabila mereka, Quran kata wama kafara Sulaiman walakin syayatin nakafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Allah kata Sulaiman tidak kufur. Yang turun pada Sulaiman itu bukannya syaitan tapi wahyu. Maka ayat ini nak menjawab tuduhan Yahudi. Kata Imam Ibnu Jarir, maka Allah menyatakan wama unzila 'alal malakaini. Kerana ayat ini diturunkan untuk menjawab tumahan Yahudi kepada Sulaiman, Allah mulakan dengan wama.
Ma dalam ayat ini kata Ibnu Jarir, ma min alif ma dalam bahasa Arab ada dua makna. Satu, kadang-kadang maksud dia tanya apa. Ma haza, maka itu maksud dia apa. Tapi ma yang kedua dalam bahasa Arab maksud dia tidak. Orang kita kata kepada orang, kita kata ma indi, tidak ada apa-apa kat aku. Ma indi, ma juga, tapi dia berfungsi sebagai menolak, tidak. Ma indi, kat aku tak ada apa. Dia tu tanya, ada rokok tak? Dia ma indi, tak ada rokok-rokok ni semua. Jadi kerana kewujudan ayat ini untuk menolak Sulaiman bukan kafir dan kufur, maka ma di sini selayaknya dibaca dengan tidak, bukan dengan apa. Maka kata Imam Ibn Jarir, tafsir yang tua ni, wa ma unzila 'alal malakaini, maksud di ayat ini menyatakan, dan tidak pernah kami mengutuskan dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Tidak pernah. Kalau dibaca dengan dan tidak kami menurunkan dua malaikat Harut dan Marut, bermakna kisah Harut dan Marut tidak ada. Kerana Quran menafikan wa ma unzila 'alal malakaini bi babila Haruta wa Marut. Cerita Harut dan Marut ni kononnya dua malaikat, tak betul. Kerana Quran kata ma, tidak. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan keduanya tidak pernah mengajar manusia dengan berkata kami ini fitnah kepada kamu. Tidak pernah. Kalau wama ditafsirkan dengan tidak, kata tafsir Imam At-Tabari, terjawablah kisah Harut dan Marut, bermakna kisah ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada malaikat yang bernama Harut dan Marut yang dinisbahkan kepada syaitan seperti mana pandangan Yahudi. Jadi menyatakan Harut dan Marut ini malaikat yang turun ke dunia jadi mabuk-mabuk ni semua, ini cerita Yahudi untuk mengaitkan kufurnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Manakala bila Quran turun, Quran menyatakan ini bukan daripada malaikat dan tidak ada negeri Babil yang diutuskan Harut dan Marut. Itu pandangan Imam tafsir Ibnu Jarir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia, tafsir Ibnu Katsir, dia bawa satu riwayat. Tapi sebelum Ibnu Katsir bawa riwayat ni, tafsir yang kedua lebih tua sikit, itu tafsir Imam Qurtubi. Ini dia tua sikit daripada Ibnu Katsir, 700 lebih, dia dalam 300 lebih. Dia kata, Imam Qurtubi kata, dia kata ada suatu hadis yang disandarkan kepada Ibnu Umar berkenaan dengan kisah Harut dan Marut. Ada satu riwayat disandarkan kepada Ibnu Umar, iaitu katanya hadis daripada Ibnu Umar, malaikat di langit tengok ke bumi, maka malaikat, suku-suku malaikat duk pening kepala, awak teruk sangatlah umat Nabi, umat Bani Adam ni, dengan derhaka, dengan maksiat, dengan bunuh. Jadi di kalangan malaikat itu duduk sembang lah. Kalau bahasa Indonesia dia kata mengomel. Dia tu tak puas hati lah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam riwayat Ibnu Umar ni, Allah Subhanahu wa ta'ala kata pada malaikat, kalau kamu sendiri duduk di tempat manusia, kamu akan jadi macam manusia. Maka Allah kata dekat malaikat, hampa pilih dua orang daripada kalangan hampa, aku nak berturun ke bumi, aku nak bagi sifat manusia kat dia. Nak tengok boleh bertahan tak boleh bertahan. Maka terpilihlah dua malaikat, seorang nama Harut, seorang nama Marut. Kita buat Karut dengan Marut. Boleh buat nama tu, Karut dengan Marut. Dua orang turun. Bila dua orang ni turun, mereka turun ke dunia dengan sifat manusia. Mula-mula mereka jumpa seorang wanita yang bernama Zuhrah. Ini dalam riwayat Ibnu Umar, dan riwayat ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir.
Nama dia Zuhrah. Zuhrah ni punya cantik. Zuhrah tergoda dengan depa pun tergoda dan depa berzina dengan Zuhrah. Kemudian dah habis berzina, depa terlibat dengan minum arak. Kemudian Allah hantar malaikat lain mai macam sedangkan depa sedang. Allah pun tanya kepada depa, nak hukuman di akhirat ke di dunia? Depa 3 orang ni, 2 Harut dengan Marut dengan Zuhrah ni, depa kata kami hukum di dunia lah, senang, tak payah pergi akhirat. Maka mula-mula Allah hukum wanita yang bernama Zuhrah ni. Allah kata hang punya pasal, malaikat pun dah jahanam. Maka apa Tuhan buat? Tuhan tukar Zuhrah ni menjadi bintang. Balin ke sebelah timur, itu jadi bintang Zuhrah. Ini dalam tafsir ini yang terbit pada waktu pagi ke sebelah timur, bintang Zuhrah. Maka dia terlaknatlah di situ sampai bila-bila. Itu hukuman dia. Dan Harut dengan Marut ni, mereka tergantung di antara langit dan bumi. Mereka tak boleh naik ke langit, mereka tak boleh turun balik ke bumi. Mereka tergantung. Sampai hari ni mereka tergantung. Sampai menjelang hari kiamat. Dan riwayat ini dikaitkan dengan Ibnu Umar. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Imam Qurtubi dia tak bawa riwayat ni, dia cuma kata ada riwayat macam ni. Disandarkan kepada Ibnu Umar. Kata Imam Qurtubi, hadza kullu dha'ifun wa ba'idun min Ibnu Umar. Riwayat ini kesemuanya lemah, longlai, tak boleh pakai dan jauh daripada periwayatan Ibnu Umar. La yasihhu minhu syai'. Tidak ada satu pun yang sahih berkenaan dengan Harut dan Marut. Tidak ada. Tidak ada langsung. Kata Imam Al-Qurtubi. Hamka, Profesor Hamka yang dekat dengan kita ni, dia kata apa? Aku tak puas hati baca cerita ni. Aku tak puas hati. Maka Hamka buat sedikit penyelidikan. Hamka kata dalam tafsir dia, Hamka ketika dia tafsir ayat 102 daripada suratul Baqarah, Hamka kata aku sendiri jumpa yang menceritakan begitu detail tentang Harut dan Marut ini seorang Yahudi, kemudian yang masuk Islam. Dia menjadi orang Islam yang agak saleh, tapi dia tak boleh tinggal mulut ni suka cerita benda yang ada dalam Yahudi. Nama dia Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ni kata Hamka, dia peneliti Yahudi, masuk Islam. Jadi dia banyak meriwayatkan cerita Israeliat daripada dia lah. Hamka kata daripada dia ni lah lahirnya cerita Harut dengan Marut dan dikaitkan dengan riwayat daripada Ibnu Umar tadi. Dan Imam Ibnu Katsir kata, ikhwan, dalam tafsir Ibnu Katsir, setelah dia bawa riwayat-riwayat ni semua, kata Ibnu Katsir, wa hasiluha raji' fi tafsiliha ila al-akhbari bani Israel iz laysa minha hadith marfu' sahih muttasilul isnadu ila sadiqul masduq al-ma'sum alladhi la yantiqu 'anil hawa. Ibnu Katsir kata kesimpulannya, apabila kita buat rujukan tentang Harut dan Marut ini, setelah dia bawa riwayat macam-macam ni, dia kata cerita Harut dan Marut ni kononnya 2 malaikat diturunkan di negeri Babil, mesti ada kena mengena dengan cerita-cerita daripada Bani Israel. Tidak ada satu riwayat yang marfu', yang sambung kepada Nabi, yang jatuh kepada martabat sahih, yang muttasilul isnad, yang bersambung sanad dia kepada sadiqul masduq al-ma'sum, orang yang paling jujur ini Nabi Muhammad. Tidak ada. Tidak ada riwayat-riwayat yang bersambung daripada Nabi maupun sahabat. Yang benarnya, kata Ibnu Katsir, fa nahnu nu'minu bima warada fil Qur'an ala ma amarahu Allah. Kita kena membaca Quran secara zahir dan menyerahkan maksud itu kepada Allah. Tetapi cerita yang kata Harut dengan Marut ni jadi macam ni ada dalam semua kitab tafsir.
Dan ketika penafsir-penafsir ni dia cerita, dia boleh cerita Harut dengan Marut ni malaikat berdasarkan hadis Ibnu Umar, seperti kata Nasaruddin Albani tadi, dia sendiri tak merasa kewajipan dia nak pergi semak. Sedangkan sifat malaikat ni apa dia? La ya'sunallaha ma amarahum. Bolehkah malaikat pergi minum arak? Sedangkan Quran kata malaikat tidak derhaka kepada Allah. Kalau malaikat tidak derhaka kepada Allah, maka Harut dan Marut itu tentu bukan malaikat. Tapi macam mana boleh dikatakan dia malaikat yang turun di negeri Babil dan mengajak sihir kepada orang. Bila orang nak belajar sihir, mereka warning dulu. Bila orang tu mau juga, mereka ajak. Maka sihir ini berasal daripada Harut dan Marut. Berdasarkan nasihat daripada Nasaruddin Albani, kewajipan orang itu adalah menyampaikan sesuatu itu, dia kena pastikan sahabitah, sahihah. Itu penting. Tapi kalau tak ada, kita baca dalam Nurul Ihsan pun ada, dalam Baydawi pun ada, kita baca-baca, hang ambil cerita ni macam mana? Ada dalam tafsir. Kata Albani, nama tafsir, nama pegarang tafsir bukan rujukan dalam Islam. Sunnah Nabi itu adalah rujukan. Yang kedua, Albani bagi contoh kisah apa ikhwan? Kisah tentang Gharaniq. Bacaan dia Ghin alif ra nun ya Ghin alif ra nun ya qaf. Gharaniq. Gharaniq ni dia panggil Gharaniqul ula. Gharaniq ni asal maksud dia burung yang suka hinggap di ayak. Ayak antara pasangan tak pasangan, ada burung putih ke hitam ke, dia nanti main, dia nanti cari ikan-ikan. Yang tu orang panggil Gharaniq. Kalau dikatakan itu kalau dibaca dengan ghara, kalau dibaca dengan gharniq, dia merujuk kepada orang yang cantik, yang kulit dia elok, ataupun dia sikat rambut comel, atau gharniq. Tapi secara bahasa gharaniq dia merujuk kepada burung. Burung dikatakan burung yang duduk atas ayak ni, ula, dia tinggi. Apa kisah dia? Kisah dia daripada surah Al-Hajj ayat 52. Surah Al-Hajj ayat 52. Mari kita nilai kisah ni yang telah ada dalam semua kitab tafsir, telah dijadikan hukum. Tadi kita tengok Harut dengan Marut menuduh malaikat buat maksiat, apa hukum? 6 rukun iman itu beriman dengan para malaikat. Tiba-tiba kita kata memang malaikat itu baik, tapi ada juga malaikat merepek. Kafir kita. Pasal itu kewajipan menolak kisah Harut dan Marut ini kewajipan iman. Islam berlepas diri daripada Harut dan Marut itu dikatakan malaikat. Kalau orang kata Harut dan Marut itu malaikat, kita suruh dia beristighfar. Suruh dia baca tafsir Imam At-Tabari, menyatakan itu bukan malaikat. Tidak pernah wujud malaikat seperti itu. Adapun Gharaniq ni lagi teruk cerita tentang Nabi sendiri. Ayat 52 daripada surah Al-Hajj, Allah katakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa tamanna. Allah kata, dan tidak kami mengutuskan nabi ataupun rasul sebelum engkau Muhammad illa tamanna, melainkan mereka semua ada keinginan yang tertentu. Dia semua nabi nak tengok kau boleh dapat hidayah, ya itu keinginan dia. Quran kata alqa syaitanu fi umniyati. Ketika seorang nabi menginginkan sesuatu, maka syaitan memasukkan keinginan syaitan selaras dengan kehendak nabi itu. Itu bahasa Quran.
fayansakhullahu ma yulqa syaitan. Allah Ta'ala menghapuskan apa yang dimasukkan oleh syaitan. Summa yuhkimullahu ayatihi, kemudian Allah Ta'ala telah mengagungkan apa yang dia kehendaki dengan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala ini sangat mengetahui dan sangat bijaksana. Ayat ni jelas. Semua Nabi ada keinginan dia, dan syaitan akan meletakkan keraguan-keraguan. Pasal itu Allah kata pada Nabi, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran daripada Tuhan kamu, kamu jangan ragu Muhammad. Ini peringkat Nabi dilantik menjadi Rasul, peringkat yang pertama. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Muhammad, sampaikan yang benar, berpaling daripada orang-orang musyrikin ini. Sampaikan. Nabi nak bapa menekan dia dapat petunjuk, tapi Allah tak bagi. Buatan syaitan pun kerja kuat supaya Abu Talib terhalang daripada petunjuk. Apabila seorang Nabi dan Rasul nak satu benda, tiba-tiba Tuhan tak tunaikan, bukan keaiban. Inilah sifat dia, innama ana bashar. Nabi itu seorang manusia. Baik. Yang kata cerita Gharanik ni apa dia? Katanya satu hari Nabi duduk depan pembesar Quraisy. Nabi baca suratul Najmi. Nabi baca surah An-Najmi. Kita belajar kan Sahih Bukhari bab sujud. Kan bab sujud tilawah kan yang dah lepas dah pelajaran kita. Betul lah, rasa tak sambung lah kot. Kan itu bab sujud apa nama? Tilawah. Bila Nabi baca suratul Najmi, Nabi sujud. Musyrikin sujud. Orang Islam sujud. Hatta dalam riwayat Bukhari kata jin pun sujud. Kerana ayat-ayat yang ada dalam suratul Najm ini, suratul Najmi. Maka itulah riwayat Bukhari. Orang kafir sujud, orang Islam sujud, Nabi sujud, jin pun sujud. Maka dibawa cerita Gharanik. Apa dia? Antum tengok kisah ni macam mana. Yang Albani kata, apa punya kisah Gharanik ini ada dalam tafsir-tafsir kita. Nabi baca suratul Najmi sampai pada ayat 19. Ayat 19 suratul Najmi. Ayat itu kata apa? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata thalithatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul untha. Tilka qismatun dhiza. Allah kata, afara'aitumul Lata wal Uzza, apakah patut kamu ni orang musyrikin menjadikan Lata dan Uzza sebagai Tuhan besar, wa Manata dan Tuhan Manah ni dijatuhkan martabat nombor 3 dan letak di akhir sekali? Pasal apa hampa pergi buat lagu tu? Ini ayat ni Nabi baca, Quran kata kepada musyrikin. Pasal apa yang hampa pergi buat lagu tu? Lata tak nombor 1, Uzza tak nombor 2, Manata letak nombor 3 dan last sekali. Sebab bila kata Manata ni dia nisbah kepada muannas, Tuhan perempuan. Allah kata, alakumuz zakar, kamu pilih semua untuk kamu Tuhan jantan, walahul unsa, yang perempuan kamu letak last, kamu kata tu anak Tuhan. Ada patutlah? Quran tanya. Yang kata Gharaik ni apa dia? Tersebut di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Katanya ketika Nabi baca ayat 19 ni, ketika itulah syaitan masuk dalam badan Nabi dan syaitan menambahkan wahyu Tuhan yang Nabi tak perasan. Nabi rasa dia duk baca. Nabi rasa dia duk baca afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata thalithatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa. Lepas ayat tu tilka qismatan dhiza, sebenarnya Nabi baca lepas daripada walahul unsa, Nabi baca wa inna lahunnal gharaini qul ula
wa inna syafa'atuhunna lahiyal lati turja. Ini dikatakan syair syaitan, yang syaitan pakai lidah Nabi. Apa dia? Apakah kamu menjadikan Lata dan Uzza dan Tuhan mana yang ketiga dan kamu letak dia yang akhir? Kamu beri kepada Tuhan, kamu ambil Tuhan laki-laki dan kamu beri kepada Tuhan yang perempuan. Sesungguhnya lahunnal gharaini qul'ula, ada lagi Tuhan yang disifatkan sebagai burung putih yang bertenggek di atas ayam, dan Tuhan itu sangat tinggi, dan Tuhan itu akan memberi syafaat yang diharapkan di hari akhirat nanti. Nabi telah membaca ayat ini. Bila Nabi baca ayat ini, kaum musyrikin senyum. Kenapa? Kerana dari segi susunan bahasa, Nabi telah memberi iktiraf Tuhan-Tuhan yang mereka sembah akan beri syafaat di hari akhirat. Tapi sebenarnya Nabi tak baca. Yang baca itu suara syaitan. Dia tenggelamkan suara Nabi, dia guna suara tu, dia baca. Dia yang baca, dia masuk dalam badan Nabi, dia pakai lidah Nabi, dia baca. Jibril datang bagi tahu pada Nabi, "Hei Muhammad, masa hang baca suratul Najmi tadi, hang tahu dah apa jadi?" Nabi kata, "Apa jadi?" "Hang telah mengisytiharkan Tuhan-Tuhan mereka akan bagi syafaat di hari akhirat." Al-Bani kalih ke sebelah kiri, Al-Bani ludah tui. Al-Bani kata, seorang Nabi seperti Muhammad memberi iktiraf ada Tuhan lain ada Tuhan lain daripada Allah yang akan tolong kita di hari akhirat. Apa punya celaka riwayat ini, menuduh Nabi mengangkat syirik. Tapi demi Allah, bila kita baca tafsir Nurul Ihsan, riwayat ini ada. Bila kita baca tafsir Nurul Ihsan, pengarang tafsir Nurul Ihsan langsung tidak menapih riwayat ni. Apa dia kata? Dia kata, dan pada suratul Najmi di majlis Quraisy Nabi baca afara'aitumul Lata Uzza ni semua. Kata dalam tafsir Nurul Ihsan, maka tak terkala dibaca Rasulullah akan ayat itu, dilontar syaitan perkataannya puji asnaf itu pada lidah Nabi. Subhanallah. Bagaimana lidah Nabi memuji Tok Kong? Lidah Muhammad puji Tok Kong. Syekh Al-Bani kata apa dia? Islam melepas diri daripada riwayat yang merosakkan akidah ini. Tapi ada dalam tafsir. Dalam tafsir An-Nur Baydawi, dalam tafsir Nurul Ihsan, dalam tafsir Hasyiah Jamal, semua ada riwayat ini. Kata Ibn Hazmin Al-Andalusi, kata Ibn Hazmin dalam kitab dia Al-Milal wan Nilal. Ingat nama kitab ni, Al-Milal wan Nilal. Jangan tersilap, kalau nilai 3 lain pula. Al-Milal wan Nilal. Ibn Hazmin Al-Andalusi kata apa? Cerita ini semata-mata palsu. Kenapa palsu? Dia kata bau dah palsu. Seorang Nabi memberi pengiktirafan kepada Tok Kong. Kalau ada satu orang kata Nabi redha dengan Tok Kong, lebih-lebih kawan tu kata lidah Nabi menyatakan Tok Kong boleh bagi syafaat di hari akhirat, orang itu kafir serta merta. Kafir dia serta merta. Menuduh Nabi ini telah bersyubhat dengan Tok Kong. Tetapi itulah riwayat daripada Ibnu Abi Hatim yang ada dalam semua kitab tafsir yang menyatakan gharaniq, Nabi telah menyebut burung-burung putih yang berada di atas ayam itu juga Tuhan yang tinggi yang akan memberi syafaat yang diharapkan di hari akhirat nanti. Kata Ibn Hazmin, jangan pergi cari dah siapa pembawa dia, kerana akan membuang masa dan iman kau di sisi Tuhan. Cerita ini tidak ada faedah. Imam dalam tafsir Fakhr Razi, dalam tafsir Fakhr Razi, Imam Fakhr Razi, dia telah menyusun dalam tafsir dia ayat-ayatnya lain, ayat Quran itu sendiri yang menolak pendustaan riwayat ini. Sampai Tuhan tak jaga langsung wahyu dia,
Sampai setan boleh pakai lidah Nabi menyatakan tokoh tu akan bagi syafaat. Syekh Nasaruddin Albani rahimahullahu ta'ala kata apa dia? Kata Syekh Nasaruddin, inilah kecelakaan yang berlaku dalam tafsir-tafsir dan hukum-hukum fiqh. Berpunca daripada apa? Berpunca daripada orang yang mengajar tak mau mencari kesahihan apa yang dia mengajar. Bahasa Arab dia boleh, nahwu sarah dia boleh. Dia boleh baca kitab Arab tak ada baris, orang lain tak boleh. Kenapa dia tak mau baca yang sahih? Kenapa dia tak mau baca yang sahih? Ini kata Syekh Nasaruddin, Quran dengan sunnah saling bantu-membantu. Bahkan Quran lebih memerlukan pada sunnah daripada sunnah memerlukan kepada Al-Quran kalau digunakan bahasa. Kerana kadang-kadang sunnah datang memberi makna yang khusus, menjelaskan makna yang tidak jelas, menambah hukum yang tidak disebut oleh Al-Quran. Sunnah telah mengangkat martabat Al-Quran. Tapi bagaimana kalau sunnah macam ni wujud? Orang kata kita ni manusia. Ya betul lah. Aku nak cerita kat hang, Nabi Muhammad pun manusia. Iblis pun kacau dia. Iblis kacau Nabi. Ya, satu hari Nabi pun tersilap baca Quran. Kalau Nabi boleh tersilap baca Quran, kita siapa? Tengok. Dia ambil riwayatnya bohong, mungkar, jejek, keji untuk membela diri sendiri. Ludah. Kalau jumpa riwayat ni, tengah orang baca khutbah akan mengajak, ludah khat tu. Bangkit. Jangan duduk. Antum bayang menuduh Nabi mengisytiharkan Tok Kong sebagai Tuhan, apa hukum? Menuduh malaikat buat maksiat, apa hukum? Ini rukun iman. Tapi ada dalam kitab-kitab ini. Tak ada orang datang nak memberi pentahqiqan yang betul kepada kita. Itu belum cerita lagi tentang Jalut dan Talut. Cerita Nabi Daud lawan kan, tentera Jalut dengan Talut. Jadi tengah-tengah ada Nabi Daud. Nabi Daud nak pergi lawan. Tiba-tiba dia bagi pada Nabi Daud syarat nak lawan. Kalau hang boleh lawan, aku bagi dekat hang perempuan sekian-sekian banyak. Hang boleh tidur dengan perempuan ni sekian-sekian malam. Daud dengar-dengar. Mana Ahmad Daud pun tak buat kerja ni lah. Daud Kilau pun tak buat kerja ni. Tiba-tiba dalam tafsir, di antaranya saya sebut tafsir Baydawi, tafsir Nurul Ihsan, menyebut kisah yang sehina itu pada Nabi Daud dan sandar pada Nabi Daud. Nabi Daud pun bunuh mereka ni semua dan akhirnya dia dapat apa yang ditawarkan. Kata Imam Fakhr Razi dalam tafsir dia kata bagaimana seorang Nabi boleh disifatkan dengan perkataan Yahudi sedangkan yang menyifatkan itu orang Islam. Jangan begitu, dia kata. Beristighfar kepada Allah. Inilah kita duk belajar berkenaan dengan hubungan Al-Quran dengan sunnah Nabi kita, hubungan Al-Quran dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali pada muka surat yang kita nak baca itu. Berapa tadi? 77. Itu saya katakan saya kena terang ini dulu. Sebab kalau baca yang tu di belakang dia panjang sikit. Baca saya siap. Peringatan Syekh Nasaruddin Albani. Tapi sebelum tu Pak Amir, saya teringat masa duduk kat rumah tadi, duduk semak nak baca ni kan. Tengah-tengah duduk semak tu saya teringat perkataan Pak Amir. Pak Amir selalu kata, saya ni bukan minta apa ke Tuhan, minta bahagia sudahlah. Tenang jiwa. Kan Pak Amir dia kata, kita minta ni bukan nak minta duit dah. Duit pun mai alhamdulillah jugalah. Tapi nak minta apa? Tenang, ketenangan. Dalam duk tengok-tengok ni, tiba-tiba ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmidzi. Nabi cerita siapa dia orang yang tenang. Nabi cerita siapa dia orang yang tenang. Bahkan dalam hadis tu Nabi guna satu perkataan yang ada berbagai-bagai makna. Tenang pun ada, mulia pun ada, cahaya pun ada. Jadi satu perkataan dia ada banyak makna. Hadis ini kata Imam At-Tirmidzi, hadis yang hasan sahih. Apa dia? Nabi kata, nadarallahu imra'an sami'a maqalati
wa wa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw'a min sami'. Dahsyat. Nabi kata nadarallahu imra'an. Nabi kata Allah memberi tenang. Ini tenang buat yang kita cari. Allah memberi tenang. Allah memberi kemuliaan dan Allah memberi nur, cahaya kepada semua orang sami'a maqalati, yang mau mendengar perkataannya daripada aku. Maksud dia apa? Yang mau dengar hadis Nabi ni, Allah bagi tenang. Subhanallah. Subhanallah. Kalau orang tu dia mau dengar Nabi cakap, nadarallah. Nadarallah ni ada banyak makna. Diberi wajah yang berseri-seri, perbezaan di antara orang mendengar dengan orang tidak mendengar hadis. Diberi kemuliaan hidup, kemuliaan bukan kekayaan, kemuliaan. Dan diberi nadarallah ni diberi ketenangan dan kedamaian, sa'adah wa sakinah, bahagia dan damai. Bila dia salat, dia tahu solat itu daripada Nabi, dia solat, dia puas hati, dia tenang. Dia tak ada rasa kalang kabut. Daripada dia nak start sembahyang, usali, kalang kabut. Bukan sahaja Allah bagi dia tenang kerana dia mendengar daripada aku, wa wa'aha, dia cuba memahami apa yang aku sampaikan, fa'addaha, dan dia sampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia faham, kama sami'aha, sebiji macam aku sampaikan, sebiji macam mana dia dengar. Nabi kata apa yang aku cakap ni mukjizat. Farubba muballighin aw'a min sami'. Kadang-kadang Allah boleh buat kamu dengar daripada aku, kamu sampai pada orang lain. Orang lain yang kamu sampai, dia tak dengar terus. Kita main mengaji, kita dengar, kita sampai. Dia tak duduklah pengajian. Nabi kata hidayah boleh sampai ke dia lebih awal daripada kita yang dengar. Karena itu Nabi kata dengar, Allah bagi mulia, bahagia, Allah bagi kat kita nur. Dengar apa yang aku sampaikan, faham dan sampaikan macam aku sampaikan, kamu akan mendapati hidayah masuk dalam hati-hati manusia. Itu dia Pak Mek. Jadi rupanya kita duk belajar ilmu hadis ni, semua orang yang tenang. Tenang. Pasal itu kerja kita menyampaikan hadis, bukan menyampaikan bid'ah. Nabi suruh sampaikan, faham sunnah, bukan suruh faham bid'ah dan sampaikan bid'ah. Dalam hadis Muslim, Nabi kata kafa bil mar'i kaziban, satu orang akan dapat pahala berbohong. Apa dia? Ayyuhadditha bima bikulli ma sami'a. Kalau dia dengar semua bukan daripada aku, yang dia dengar bukan daripada aku, dia dengar bukan daripada aku, dan dia ambil sikap nak sampai semua hak dia dengar, dia akan dapat pahala bohong. Kerana benda yang dia dengar bukan daripada aku, tentu ada bohong. Tapi yang dengar daripada aku, dia sampai semua, tidak ada yang bohong. Subhanallah, subhanallah. Seperti Pak Amir, kita bertemulah dengan bahagia tu, dengan damai tu kita bertemu. Kita berkelahi dalam rumah tangga, kita memang mengaji sunnah, bini buat rapalah jingga, bini mengaji sunnah, laki pula pergi buat dengan kacau bilau. Berdasarkan hadis ini, salah satu ketenangan rumah tangga kita dapat, kita ajak keluarga kita mengaji sunnah. Mereka duduk dalam majlis sunnah. Kita nak betulkan anak-anak kita yang ketegaknya rambut macam setan ni semua ni, bagi dia duduk dalam kebun sunnah. Pasal Nabi kata ada kemuliaan, ada kebahagiaan, dan ada nur dalam hidup dia. Sunnah sangat miracle. Sunnah boleh mengubah, sunnah boleh memancarkan cahaya masuk, dan Allah boleh memberi sedikit demi sedikit. Pasal itu kita sampai pun sunnah pada orang, kita tak sampai benda lain. Baik, kita kembali pada baru nak masuk tajuk. Tengoklah jam ke berapa Pak Min. Baru nak masuk tajuk. Tajuk kita ni bab yang ketiga, iaitu tentang hubungan Quran dengan sunnah. Hubungan Quran dengan sunnah.
hubungan Quran dengan sunnah ditinjau daripada hukum yang ada, maka hubungan Quran dengan sunnah boleh dibahagi sebagai berikut. Yang pertama, apakah hubungan Quran dengan sunnah? Yang pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai dua sumber dan terdapat pula dua dalil. Quran, sunnah datang, sunnah sebagai penguat kepada apa yang Quran sebut. Dia menguatkan. Dengan itu, menjadilah sumber rujukan kita kepada dua, Quran dan sunnah. Iaitu dalil-dalil tersebut diambil daripada Quran dan dalil penguat yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hukum-hukum tersebut, banyak kita dapati perintah dan larangan. Ada perintah mentauhidkan Allah, berbuat baik pada kedua orang tua, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ibadat haji ke Baitullah, dan di samping itu dilarang menyekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua, serta banyak lagi dan yang lain. Bila Quran sebut, hadis datang menguat. Quran kata wala taqul lahuma uff, jangan kamu kata uff. Datang hadis menyatakan itu apa dia. Hadis datang menguatkan lagi apa itu wala tanharhuma, apa makna tanharhuma, jangan kamu herdik. Wa qul lahuma qawlan karima, katalah pada mak bapak perkataan yang karima, yang baik-baik. Apa makna qawlan karima? Datang sunnah menyatakan kita kena mengatakan kepada mak bapak kita perkataan yang meletakkan kita sebagai anak dia sebagai mak bapak. Gunalah bahasa apapun, tapi kedudukan tu tak boleh hilang. Datang sahabat, ya Rasulullah nak berjihad, ubayyuka 'alal hijrati wa jihad, aku nak bai'ah dengan kamu hijrah dan jihad. Tiba-tiba dalam masa yang sama dia kata, bapa aku tak apa sihat, mak aku tak apa sihat. Nabi kata, kau tak payah jihad dengan aku, kau duduk dengan mak bapak kamu, kau buat baik, kamu akan dapat pahala jihad. Tengok bagaimana kedudukan yang besar, bagaimana kedudukan yang terlalu besar. Pun demikian akan ada hukum songsang. Dia kata memanglah hadis kata lagu tu, tapi jihad ni besar ambil mati syahid dengan jaga mak, takkan jaga mak lagi baik kot syahid. Syahid, dia kata jangan main ni, kita mengaji agama kena guna otak sikit. Dia kata jangan guna kepala lutut. Kalau hang guna kepala lutut, mak hang, aku tanya ke hang, mak hang turut. Lah, mak hang turut dia kata. Mak hang turut. Mak hang sikit punya turut, bapa hang sikit punya turut. Kan? Ni, kita ni bila main musim pilihan raya, kita nak keluar pilihan raya tu jihad, hang tahu tak? Tak cuma kita tak bagi pasang bendera. Hang nak buat macam mana? Contoh dia bagi kat kita tu, contoh. Hang nak buat macam mana? Mak kita, bapak kita kata aku tak suka duk pasang bendera ni semua di rumah aku. Sedangkan kita nak pasang bendera apa? Bukan di Jalok Gemilang. Apa lagi satu apa? Sang Saka. Yang tu lagi tak boleh lah. Pasang Sang Saka jahanam lagi tak boleh lah kan. Baru habak aja kena tangkap dah. Ini bukan kata Jalok Gemilang, bendera perjuangan. Mak kita tak bagi. Aku nak tanya kat hang. Hang nak berjuang dengan terus macam ni ke nak dengar cakap mak apa? Kita kelipuk, betul juga mana? Betul juga. Tak betul ni. Yang betul itu hadis. Hadis. Kita boleh berjuang. Kita boleh berjuang. Tetapi wa qul lahuma qawlan karima. Kena cakap dengan dia bahasa baik-baik. Tak boleh. Tanhar, herdik dia tak boleh. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Kau kena turunkan ego engkau sebagai anak. Kau kena dengar cakap dia, tapi tetap sayang isteri. Subhanallah, itu petunjuk daripada Allah Ta'ala. Datang sunnah, dia memberi penjelasan macam tu. Yang kedua, terkadang-kadang sunnah berfungsi sebagai penafsir atau pemerinci hal-hal yang disebut secara mujmal. Sunnah datang, dia bagi terperinci lagi benda-benda yang mujmal, benda-benda yang umum Quran sebut. Ada banyak benda umum Quran sebut. Sunnah datang, dia perincikan lagi. Dia beritahu,
Dia beritahu. Dalam Quran, kita tak akan jumpa ayat yang menyatakan menatang bertaring dan berkuku tak boleh makan. Tak jumpa. Tapi dalam sunnah, dalam hadis Ibnu Abbas, kita jumpa. Yang ni bertaring, yang ni berkuku, tak boleh makan. Dalam Quran, kita tak jumpa kalder yang kita belah tu tak boleh makan. Tapi dalam sunnah, kita jumpa. Kita jumpa. Pasal apa? Quran datang, sunnah datang, dia bagi perinci lagi. Dia perinci lagi. Dalam Al-Quran ataupun sunnah memberi taqyid. Bila Quran sebut satu benda, sunnah membataskan hukum tu. Macam mana hukum tu? Ataupun sunnah memberi takhsis, pengkhususan. Macam mana nak faham? Kalau tengok ayat tu begitu umum, sunnah datang, dia khususkan. Ini untuk kes ni sahaja. Ini pada masa ni sahaja. Ini bukan untuk semua. Ini dalam suasana ni sahaja. Ini peranan-peranan as-sunnah. Pada ayat-ayat Quran yang mutlak tanpa ikatan batasan, ayat yang umum, kerana tafsir, taqyid dan takhsis yang datang dari sunnah itu memberi penjelasan kepada makna yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Ya, betul. Dan bawah ni dia akan bagi contoh. Bagaimana sunnah datang, dia khususkan, dia beri batas. Macam mana dia akan bagi contoh. Tapi dalam hal ini Allah Ta'ala telah memberi wewenang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan terhadap nas-nas Al-Quran. Allah beri pada Nabi untuk menceritakan tentang makna Al-Quran. Maka Allah berfirman, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utuskan dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan Alkitab. Mereka itu ialah para Nabi. Dan kami turunkan al-zikr, yakni Al-Quran, kepadamu, yakni Muhammad, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikir. Ayat ini menyatakan kepada kita, Allah Ta'ala beri lesen besar pada Nabi untuk menerangkan Al-Quran. Maka sunnah adalah penjelasan kepada Al-Quran dalam bermacam-macam wajah, kita kata dalam macam-macam color. Kadang-kadang dia letak hukum, kadang-kadang dia menambah hukum lagi. Hadis bagi Quran bagi tahu haji, Quran tak bagi tahu wukuf, Quran tak bagi tahu kita meloncat, Quran tak bagi tahu kaifiat kita tawaf. Datang sunnah memberi penjelasan. Pasal itu dikatakan sesiapa yang mentaati Rasul, dia mentaati Allah. Dikatakan bagaimana Jibril turun mengajak Al-Quran kepada Nabi, demikianlah Jibril mengajak sunnah kepada Nabi. Jadi kita, pasal itu kita tengok, kita renggang dengan Quran, kita terdedah kepada fitnah. Ingat tak kita baca, fitnah ada dua macam, fitnah hati ada dua macam. Satu fitnah syahwat, satu fitnah syubhat. Satu fitnah syahwat, satu fitnah syubhat. Fitnah syahwat ni apa dia? Fitnah dunia. Makan, minum, harta, wanita, anak-anak, keluarga, adik-beradik. Ini fitnah syahwat nama dia. Syahwat bermakna benda yang kita seronok, kita suka. Ada fitnah syubhat. Apa dia? Kesamaran. Apa dia? Fitnah pemikiran, memahami. Pasal itu Ibnu Abbas dalam doa dia, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahlah iman pada aku, tambahlah yakin pada aku, tambahlah faham bagi benar kat aku. Tengok, faham bagi benar. Faham bagi benar, itu fitnah syubhat. Kalau faham salah, fitnah syubhat. Fitnah sangat syubhat. Kita kata contoh sikit aja. Sikit aja. Orang mai tanya kita, apa salahnya turun pergi Mekah azan tu? Sikit saja. Sikit saja soalan dia tu. Apa salah dia? Azan dia dah. Bukan kerja karaoke. Alaiki aha. Tak ada dah. Tu menyanyi dia dah. Tu menyanyi. Kan? Tu pun satu lagu orang putih apa. Tu 89 dulu ni kan. Lupa dah siapa yang menyanyi lagu tu kan. Pak Jai ingat lah. Saya ingat.
Bukannya pergi menyanyi lagu tu. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama Allah tak mana salah. Fitnah syubhat. Pemikiran dia sama. Ayat Quran kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dijadikan kepada kamu Rasulullah itu contoh yang paling ideal. Dia tak nampak. Apa sebab dia kena fitnah syubhah? Fitnah syubhah. Pasal itu Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Tambah iman, tambah yakin, tambah faham benar. Ramai orang iman dia tambah, ramai orang keyakinan dia tambah, tapi belum tentu dia faham benar. Belum tentu dia faham benar. Iman dia dahsyat, yakin dia dahsyat, kadang-kadang tak betul. Kan kita duk tengok dia nak lintas jalan tu, iman dia dahsyat, yakin dia dahsyat, tawakkaltu ala Allah. Lori tanah merah mah dia baru lintas. Dahsyat. Kita tengok darah hilang. Kita tengok darah hilang. Macam kita tengok Hindustan kan, dia tu tembak hero temping dengan pisau potong buah lah. Oh dahsyat betul. Kita duk tengok seria. Kalau lah orang lain kena tembak lagu tu, arwah dah, tentu dah kena arwah 3 malam. Tentu dah. Hero ni sambil makan buah tempih. Tak. Tapi mai dia lintas macam tu je. Oh dahsyat. Kan? Iman dahsyat, faham dahsyat, keyakinan dahsyat, tapi faham tak betul. Yang tu dia kata Tok Wali. Wahai tu buta perut, tapi dia kata Tok Wali. Subhanallah. Inilah sunnah. Bila sunnah datang, dia bawa kita faham syariat dengan jalan yang betul. Ikhwan, di bawah ni di antara contoh-contoh as-sunnah mengkhususkan ayat Al-Quran. Saya kata ni baca lagi sekali kan. Main ke sebelah lah. Kalau baca lagi dia menguap. Berhenti dekat tu. Lepas tu duduk pandang dengan bau nasi pun duduk mai dah. Tak boleh biar dah. Kan? Jadi kita berhenti dekat tu dulu. Lagi sekali ni kita akan sambung contoh-contoh. Kita nak masuk yang kata dia bagi penjelasan 1, penjelasan 2 tu macam mana, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.